Jangan tutup ya. Okey, so kita sambung balik pembahagi dua sama serenjan. Cikgu terang sekali lagi lah sebab cikgu tengok dalam Google Quiz itu ramai tak dapat jawapan betul. Okey, cikgu tanya soalan saya, bentukkan persamaan. Okey, so dalam Google Quiz itu cikgu suruh kamu bentukkan persamaan pembahagi dua sama serenjan. Okey, bagi garis PQ di mana cikgu bagi. Okey, cikgu bagi maklumat yang cikgu bagi ialah P kamu ialah 24 dan Q kamu ialah 86. Okey, 86. So, kamu kena faham lah persamaan pembahagi dua sama serenjan dia ialah satu garis. Okey? Okey. Dia sendiri ialah satu garis. Dan garis ini sifat yang dia ada, dia membahagi dua sama. Okey? Dia membahagi dua sama. Okay. So sifat yang ada, pertama dia bahagi dua sama, dan satu lagi dia berserenjak. Dua maklumat di sini Kita ada maklumat pertama, dia bahagi dua sama, maksudnya dia melalui titik tengah. Okay, maklumat kedua, kita ada berkaitan dengan keturunan sebab dia kata berserenjak. Boleh? So garis asal kita ialah PQ. Okay, katakan P kamu 24, Q kamu 86. Soalan bukan nak garis ini, bukan garis PQ yang dia nak. Yang dia nak ialah satu garis melalui titik tengah dan berselenjang. Titik inilah yang dia nak. Titik inilah yang dia nak. Di mana dia melalui titik tengah dan berserenjang. Dia melalui titik tengah dan berserenjang. So untuk membentukkan garis untuk garis hitam ini, cikgu perlulah dapat dua maklumat ini. Titik tengah dia berapa? Keturunan dia berapa? Baru saya boleh bentukkan persamaan. Faham? So mula-mula kita tarik titik tengah dulu. So gunakan saja formula titik tengah. Okay, di mana S1 tambah S2 per 2. Okay, Y1 tambah Y2 per 2. Ini rumus untuk titik tengah. So kita main masuk ajalah. So untuk cari titik tengah itu, kita pun masukkanlah. So siapa yang ada titik pertama kita? P ke Q? P. Okay, sebenarnya tak kisah Okay, katakan kamu angkat ini titik pertama, ini titik kedua. Okay, masukkan X1. 8. X1. Kamu kata P adalah titik pertama? 2. 2 Walaupun sebenarnya aku kata 8 tak salah pun. Tapi ikut apa pendapat tadi ya. Kalau tidak nanti kawan lain pening. X2. 8 per 2. Okay, Y1? 4. Y2? 6. Bagi 2. Okay, cari nilai. 10. 5. Okay, 5. Maksudnya sekarang garis ini dia melalui titik 55. Okay, dia melalui titik 55. So, lepas tu maklumat kedua yang saya ada ialah ayat itu, dia berserenjang. So, kalau dia berserenjang, saya perlu cari dululah apakah keturunan garis PQ, lepas tu baru saya boleh cari garis hitam punya keturunan. Ya? So, cikgu mula dengan cari keturunan untuk garis
Okay. Saya cari dulu kecerunan untuk garis PQ. So, angka cikgu masih angka itu titik pertama, titik kedua. So, rumus kita ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, masukkan Y2. 6. Okay, tolak Y1. 4. X2. 8. X1. 2. 2. Kira? 1/3. 1/3. Okay. Tapi itu bukan kecerunan garis hitam tu sebab sifat dia punya berselari, dia bukan selari, dia berserenjang. So cikgu kena gunakan rumus, okay? Cikgu kena gunakan rumus M1, M2 sama dengan -1 untuk cari kecerunan garis hitam itu sendiri. So sini 1/3, inilah kecerunan berserenjang yang saya nak cari itu sama dengan -1. So macam nak pindahkan 1/3 itu? Jadi bahagi. Okey, -1 bahagi 1/3. Bahagi 1/3. So maksudnya nilai dia ialah -1 darab 1/3. Darab 3. bahagi 1/3 maksudnya darab Darab 3. darab 3. So jawapan kita -3. 3. Okey, ataupun terus tekan kalkulator pun tak apa boleh dapat jawapan -3. So untuk garis hitam ini saya ada dua maklumat. Satu dia melalui titik tengah. Satu lagi saya tahu kecerunan dia ialah -3. Inilah dua maklumat yang saya ada tentang garis pembahagi ini. Boleh? Saya ada titik tengah, saya ada kecerunan dia. So bila saya perlu bentukkan persamaan garis ini, semalam kamu pilih kaedah umum, so cikgu sambung dengan kaedah umum So kaedah umum kecilkan So kaedah umum, cikgu mula dengan langkah pertama, cari kecerunan. Ada tak kecerunan? Ada dah. Ada, okey. Sudah ada, tak payah buat lah. Langkah kedua, sudah ada, sudah ada. Langkah kedua, cari pindasan Y. Sudah ada? Belum. Belum, kita perlu cari. So kita akan cari gunakan kaedah, kalau kamu tengok dalam senarai rumus itu ialah Y sama dengan MX tambah C. Apakah Y kamu? 5. 5. Boleh saya letak 4 tak? 4 ataupun 6. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab garis hitam ini dia hanya melalui titik 55. Dia hanya melalui titik tengah 55. Dia tak melalui titik 24 ataupun 86. So kamu tidak boleh gunakan dua titik ini sebagai titik di sini. Yang kamu boleh pilih hanya 55 sahaja. Sebab garis hitam hanya melalui titik 55. So Y kamu 5, X kamu pun 5, M kamu garis hitam punya M jangan salah. -3 tambah C. So, siapa yang tak boleh buat algebra boleh terus tekan kalkulator. Siapa yang boleh buat manual, sambung. -3 kali 5. -15. Okay, so C sama dengan 20. 20. So, ini langkah kedua kamu. So, kamu sudah ada kecerunan, kamu sudah ada pindasan Y, gabung. Y sama dengan -3X tambah 20. Apa masalahnya? Malah kamu salah di mana? Cikgu bagi jawapan salah. Aku ramai sangat salah. Ya, cikgu. Y sama dengan -3X tambah 20. Kamu tak betul, kenapa cikgu cakap salah? Oh, ramai kamu buat betul. Sebab cikgu type huruf kecil, kamu type huruf besar. Macam siapa orang ni? Orang pertama ini. Bukan orang pertama, ini 4 sin 2, Hana. Hana ada dalam grup ini sekarang?
Hana, you ada tak? Sebenarnya you betul Hanya masalah waktu saya tak terfikir kamu type huruf besar. So, bila kamu type huruf besar, dia kata awak salah. Sebab komputer tak pandai. Dia bukan tahu Y itu, Y huruf besar, huruf kecil. Dia nampak lain dengan apa yang cikgu type itu, dia anggap benda itu salah. Cikgu tak terfikir pula kamu type Y huruf besar. Okay, so itu ramai sebab ini ke? Kita tengok kejap. Orang 17. Okay, ini siapa ni? Nuha memang tak boleh tulis dot mesti kena tulis sama dengan, sebab ini adalah persamaan. Simbol ini simbol ini mesti sama dengan, tak boleh tulis ini. Salah. Kalau tidak Nuha betul juga. Betul juga, tapi tulis titik petindih. 16 masalah kira. Boleh ya? So ada apa lagi nak tanya tentang pembahagi dua sama serenjan? Bila kamu jawab soalan Google Quiz itu, kalau ada kesalahan dan kamu tak tahu sendiri salah di mana, kamu kena beritahu cikgu soalan mana perlu saya terangkan. Boleh ya? Kalau tahu sendiri salah di mana, tak apalah. Kalau macam tadi, sebab awak huruf besar, saya huruf kecil, awak sebenarnya tahu awak betul kan? Maka pun tak apa. Tak apa Sebab cikgu memang sudah teka apa yang kamu nak tulis, kalian tak tersangka satu dua yang kamu tulis. Kamu faham itu maksudnya sama, tak apalah. Kalau tak faham, kamu tanya juga. Jangan biarkan. Okey, ada apa lagi nak tanya? Pembagi dua sama serenjan? Tak ada. Tak ada. So, di bawah konsep garis selari dan segaris ini, selari dan berserenjang ini, ada satu lagi kamu kena tahu, iaitu segaris. Okey. Titik-titik itu adalah segaris. Bila cikgu kata titik-titik itu ialah segaris, maksudnya, katakan inilah 3 titik dia. Kalau sekarang, cikgu boleh sambungkan titik ini dengan satu garis lurus. Sebenarnya tak segaris kan? Kejap ya. Kalau cikgu boleh dapat tiga titik ini segaris, baru kita kata 3 titik ini ialah segaris. Kalau sekarang cikgu ada titik macam ini, 1, 2, 3. Okey. Bila kamu sambung dengan dia, nak sambungkan 3 titik ini, mungkin kamu akan buat macam ini. Kamu akan buat titik ini, alamat kejap. Kamu buat macam ini. Okey? Kamu pun sambung dia dengan garis. Tapi kalau dalam matematik, ini kita tak kata dia ialah satu garis. Kita akan kata ini sebenarnya 2 garis. Okey? Cikgu akan kata soal titik ini, sini 1 garis. Sini 1 garis. Sini 1 garis. So dia ialah 2 garis yang berbeza. Hanya yang pertama ini, sekaligus cikgu tapak habis, ini kita kata segaris. Boleh ya? Itu dari segi gambar aja lah apa maksudnya segaris. Ini kita kata segaris, ini tidak segaris. Okay? So, bila 3 titik itu adalah segaris, apa yang kita boleh kata ialah dia juga mempunyai kecerunan yang sama. Maksudnya kalau cikgu ambil titik ini dan titik ini, cikgu cari kecerunan dia. Cikgu ambil titik ini dan titik ini, cikgu cari kecerunan dia. Mereka sepatutnya sama. So, kita akan cakap di sini kalau titik itu adalah segaris, dia mempunyai kecerunan yang sama. Maksudnya, dia gunakan konsep selari juga. Sebab selari kita pun katakan kecerunan dia sama. Tapi apa bezanya segaris dengan selari?
ialah kalau segaris, okay, dia ada titik sepunya. Maksudnya di sini, contohnya, okay, contohnya, kalau sekarang cikgu ada kecerunan garis AB, kecerunan garis BC, kecerunan garis CD. Okey. Mula-mula dengan ini dulu. Okay. Katakan kecerunan garis AB ini ialah 2. Kecerunan garis BC ini ialah 2. So, cikgu ada kecerunan yang sama. Bila kecerunan yang sama, cikgu kata dia adalah selari. Boleh? Tapi kalau kamu tengok semula, dia ada titik yang sama. Kecerunan, waktu kita cari kecerunan AB, kita pakai titik B. Waktu kita cari kecerunan BC, kita pakai B juga. So, dia ada titik sepunya B. Okay? Kita kata B ialah titik sepunya. B ialah titik sepunya, titik yang dikongsi oleh kedua-dua garis itu, kedua-dua kecerunan ini. Maka, kita akan kata ABC ini segaris. Okay? Kita boleh kata AB selari dengan BC. Kita juga boleh kata ABC itu segaris. Boleh? Okay. Kalau sekarang, cikgu bagi pula. Okay. Kecerunan CD ialah 3. Kecerunan AB ialah 3. Okay. Mereka ada kecerunan yang sama. Okay, dua ini. Mereka ada kecerunan yang sama. So, cikgu akan kata CD selari dengan AB. Tapi kali ini kalau kamu tengok, 4 titik ini semua perlainan. 4 titik yang cikgu pakai ni, C, D, A, B. Tidak ada titik yang berulang kan? So, bila tidak ada titik yang berulang, cikgu tidak boleh kata ABCD ini segaris. Cikgu hanya boleh kata dia selari, cikgu tidak tahu. Okay? Cikgu sebenarnya tidak tahu dia segaris ke ataupun tidak. Question mark. Boleh bezakan. Kalau kecerunan mereka sama, dua-dua kita boleh kata dia selari. Okay? Yang contoh pertama, cikgu boleh kata AB selari dengan BC. Contoh kedua, cikgu boleh kata CD selari dengan AB. Okay. Tapi bila sampai segaris, kejap. Tapi bila sampai segaris, dia kena ada titik sepunya. Contohnya ni ada AB, BC, B berulang. So, bolehlah cikgu kata ABC ini segaris. Tapi untuk contoh sebelah kanan ini, dia tak ada titik berulang. Dia satu ialah C dan D. Satu ialah A dan B. 4 titik itu berbeza. So, cikgu sebenarnya tidak tahu adakah ABCD itu segaris. Mungkin yes, mungkin no. Tak pasti. Boleh bezakan selari dengan segaris? Selari lebih umum. Asalkan kecerunan sama, kita boleh kata dia selari. Tapi kalau nak kata dia segaris, dia ada 2 syarat. Dia mesti selari, mesti mempunyai kecerunan yang sama, dan pada masa yang sama, dia ada titik sepunya. Okey? Okey. Okay, sekarang kita tengok bentuk soalan, Okay, so sama macam selari dengan segaris, cikgu pun boleh tanya kamu lah. Tentukan typing. Okay, cikgu boleh tanya kamu. Mana cursor? Okay, cikgu boleh tanya. Tentukan sama ada titik A, katakan lari pula. 25 B 47 dan C 9 12 segaris. Soalan saya, tentukan sama ada titik ini segaris. Okay, boleh ya? So, kalau apa beza tentukan dengan tunjukkan?
Tentukan dia sama ada betul atau salah. Kalau Tunjukkan. kalau tunjukkan mesti betul. Boleh ya? So cikgu nanti tak bagi contoh tunjukkan sudah sebab sama aja So bila kita nak tentukan sama ada titik itu segaris ataupun tidak, so salah satu kita boleh gunakan konsep kalau dia segaris, kalau dia segaris dia mesti mempunyai kecerunan yang sama, kemudian ada titik sepunya. Okey. So sekarang kecerunan apa yang saya perlu cari? Kecerunan AB dengan BC. Okey, kecerunan AB, kecerunan BC. BC. Kalau kecerunan AC boleh tak? Tak boleh. Sebab kita tak tahu dia segaris ke tak. Tak, maksud saya sekarang, ya memang kita tak tahu. Kita sekarang nak cari. Tadi awak kata kita cari kecerunan AB dan kecerunan BC. Soalan saya ialah, kalau saya tak nak cari kecerunan AB dan kecerunan BC, saya nak cari kecerunan AB dan kecerunan AC, boleh tak? Boleh. Boleh. So sebenarnya bila cikgu bagi 3 titik, cikgu tanya itu segaris ataupun tidak, kita nak semak kecerunan kan. So sebenarnya untuk 3 titik ada 3 kemungkinan. Kita mungkin cari AB, kita mungkin cari BC, kita mungkin cari AC. Ada 3 kemungkinan. Tapi mencukupi dengan awak cari mana-mana 2. Maksud saya macam tadi yang kamu cadangkan, cikgu saya cari kecerunan AB, saya cari kecerunan BC, boleh. Kalau kamu kata, cikgu, saya suka A. So, saya nak kecerunan AB dan kecerunan AC. Boleh. Mana-mana 2. Tak payah sampai ke 3-3. Tapi kalau saya rajin nak buat sampai ke 3-3, cikgu pun tak kata salah. Hanya mencukupi buat 2 sahaja. Mana-mana 2. Tapi jangan pula, cikgu, saya cari kecerunan AB dan saya cari kecerunan BA. Kalau nak ambil AB dan BA, tak boleh. Sebab awak sebenarnya ambil garis tempat yang sama kan? A sama B, B sama A. Bila awak nak tengok garis C? Titik C. So boleh kan? So ini tak boleh lah. Maksudnya kalau kamu suka ambil kecerunan BC, kamu tak boleh ambil lah kecerunan CB. Sebab bagi cikgu, BC, CB adalah garis yang sama. Awak bayangkan, kalau saya ada titik B, saya ada titik C. Awak cari garis BC. Dengan awak kata, cikgu saya cari garis CB. Apa beza dia? Sama je kan? So kalau kamu cari kecerunan ni pasti sama. So tak boleh lah So kita mesti melibatkan titik yang berbeza So cikgu ikut kawan kamu cari kecerunan AB dan kecerunan BC Okay. So rumus untuk kecerunan ialah ini Y2 tolak Y1, S2 tolak S1. Okay So kita cari kecerunan yang pertama. So kecerunan AB lah kita cari. Baik. Okay, kecerunan AB. So siapa titik pertama, siapa titik kedua? A titik pertama. Okay, tak kisahlah. Tapi kena buat keputusan siapa titik pertama, siapa titik kedua. Okay, sambung. Y2. 7. Okay, Y1. 5. X2. 4. S1. 2. Okay, kira? 1. Okay, kita dapat 1. Okay, lepas tu kita cari pula. Kita cari pula garis cadangan kamu BC. So kali ini BC BC. Siapa titik pertama? B. Okay, so kali ini awak kata ini titik pertama, ini titik kedua. Tak apa punya Okay, masukkan Y2. 12. 12. Y1. 7. X2. 9. S1. 4. Okay. So dapat berapa? 1. 1. So kita dapati kecerunan dia sama. Okay. Kecerunan AB sama dengan kecerunan BC iaitu 1.
Lepas itu, okay, kita nak tahu dia segaris tak segaris. Kalau setakat kamu tulis macam ini, alasan tak cukup kukuh lagi ya. Sebab kalau kamu tulis macam ini, itu hanya alasan dia selari. So, kamu kena buat lagi. Okay, keturunan AB sama dengan keturunan BC, iaitu 1. Lepas tu kamu kena kata B ialah titik sepunya. Maka A, B, C segaris. Boleh? So, bila soalan suruh kamu tentukan ini segaris ataupun tidak, dua benda kamu kena tunjukkan ya. Pertama, keturunan dia sama. Kedua, kamu kena nyatakan titik sepunya itu ialah apa. Kalau setakat cakap keturunan saja, itu hanya tentukan dia selari. Awak perlu tentukan dia segaris. Okay? So, dua alasan kena tulis. Kalau tidak cukup, maka cara awak buat keputusan ini tak betul sebenarnya. Walaupun mungkin kata kamu cikgu, B ialah titik sebenarnya, main tengok aja, tak buat apa pun, tak kira pun. Okay? Tapi kena tulis keluar. Tak keluar, khasnya kalau soalan kata tunjukkan. Awak tak tulis keluar, memang cikgu tak akan bagi markah penuh. Sebab kamu sebenarnya belum tunjukkan. Nak tunjukkan benda segaris, 2. Okay, keturunan dia sama dan dia ada titik sepunya. Okay, ada masalah untuk segaris ini? Tak ada. Kita akan cek segaris bila dalam subtopik, itu subtopik berapa? Dalam subtopik 7.3. Okay? Sebab kita akan belajar nanti untuk titik segaris dia ada sifat lain lagi. Okay? Tapi buat sementara waktu kita belajar ini dulu kalau dia segaris keturunan sama dan dia mempunyai titik punya. Okey Boleh? So itu untuk subtopik, kita tengok bentuk soalan pula. Okey, semalam sudah buat sampai 5. So hari ini saya buat 6. Kita tengok soalan 6. Sekejap. Okay, soalan 6. Okey. Cikgu kata A, B, C ini adalah segaris. Cari apakah nilai N. So, kalau cikgu kata dia segaris, apa yang kamu tahu? Keturunan sama. Keturunan siapa sama? AB dengan AB sama dengan keturunan BC. BC pun boleh, AC pun boleh. Okay? So nanti awak masukkan formula, selesai-selesai dapatlah nilai N. Boleh ya? Simple aja. So kamu akan dapat ni, cikgu, kalau dia tanya selari pun ini cara saya buat. Ya. Okay? Kamu memang akan rasa kalau soalan jenis ini, dia cakap selari ke dia cakap segaris, sama saja jenis kita. Okay? Selalu cikgu kata segaris dia kongsi maklumat selari. Selari boleh buat apa, segaris pun boleh buat. Hanya segaris ada tambahan, dia ada titik sepunya. Tapi titik sepunya dari segi pengiraan, dia tak tolong kita. Lihat. Okey, soalan 7. Cari garis lurus yang melalui titik 65 dan berserenjang dengan garis lurus 2S tambah 3Y sama dengan 9. So, biasakan diri bila nampak saja perkataan berserenjang, okay, dia mesti dikaitkan dengan apa? M1, M2. Dikaitkan dengan keturunan iaitu M1, M2 sama dengan -1. So dari sini kamu cari dulu apakah keturunan kamu. Lepas tu masuk formula ini, kamu dapatlah keturunan garis lurus ini. Boleh? So untuk garis lurus ini awak tahu, okay, 2 maklumat awak tahu. Dia melalui titik 65 dan dia mempunyai keturunan ini. Okay, kalau nak tentukan persamaan boleh? Langkah pertama, cari keturunan. Erti puan? Tahu tak macam mana cari keturunan? Guna formula yang dibagi. Guna cikgu tulis sini punya. Apa ada keturunan dia sebenarnya? Okey. Kedua, cari pindasan Y.
Macam mana cari pindasan Y? Masukkan Y sama dengan Y dengan MX. koordinat. masukkan koordinat 65 ni ke dalam. Y sama dengan Okey. MX. So kita ini okey pertama kita okey. Ini langkah pertama sudah ada. Langkah kedua kita akan buat Y sama dengan MS tambah C. So itulah maklumat kita masukkan terbalik cikgu. Okey. Masukkan YS ni lah ke dalam ini dan kecerunan ke dalam ini. Bolehlah kita dapat C. Lepas tu langkah 3 okey kan? Simple. Ya? Dalam tentu ada masalah? Nampak idea dia sendiri dah di rumah seluruh-seluruh. Idea nampak? Ya? Okay. Kita pergi kepada soalan 8. Aku bagi 2 garis A, B. Cari garis lurus yang melalui titik tengah AB dan selari dengan garis lurus 2S tolak Y tambah 8 sama dengan 0. So, apa yang kamu tahu tentang garis lurus ini? Kecerunan dia sama. Kecerunan dia sama dengan yang pertama kita boleh tahu ialah sebab ayat ini kita tahu M1 sama dengan M2. So dari sini kamu dapat kecerunan. Kecerunan itulah kecerunan yang kita nak. Boleh? Sebab kali ini perkataan kita ialah selari. Okey, inilah maklumat pertama yang kita ada. Apa lagi yang kamu tahu tentang garis lurus ini? Tentang garis lurus ini, apa lagi kamu tahu? Kalau kita nak bentukkan persamaan untuk satu garis lurus, kita sekurang-kurangnya kena ada 2 maklumat So setakat tahu kecerunan saja tidak mencukupi untuk kita bentukkan persamaan garis. Cikgu perlu satu lagi maklumat. Apa dia? Pindasan Y. Pindasan Y. Dari sini punya pindasan Y. Macam mana cari pindasan Y? Guna rumus Y sama dengan Gunakan rumus Y sama dengan X. MS tambah C. Sorry, tak dengar. Gunakan Y sama dengan MS tambah C. Awak nak cari pindasan Y. Okey, sekarang kecerunan tahu tak? Tahu. Tahu ada di sini. Titik tahu tak? Tadi dia dengar. Titik tengah dulu. Maksud saya di sini sebenarnya awak lompat langkah, awak perlu tahu apa 2 maklumat dulu. Maklumat pertama dia memberi kecerunan, sama dengan garis ini. Yang kedua, awak jangan buat ini dulu kamu kena pergi buat ini dulu. Ni. Dia melalui titik tengah. So kamu kena cari dulu maklumat untuk titik tengah ini. Apa dia? Dapat 2 maklumat ini, baru kita mula yang cara-cara kita bentukkan persamaan garis lurus. Ini 2 maklumat kita perlu tahu. Lepas itu baru cara-cara kita buat. Langkah 1, cari M. Ada tak? Ada tak? Ada. Ada, sudah ada di sini. Tak payah buat sudah. Langkah 2, cari pindasan Y. Itulah tadi yang awak sebut itu. Y sama dengan MS tambah C. Di mana inilah M kamu, inilah M kamu, inilah titik kamu. So, kamu boleh dapat nilai C. Lepas tu langkah ketiga, tulis Y sama dengan apa tambah apa. Ya? Okay, kita tengok soalan 9.
Sebenarnya tak ada apa. Hanya kali ini dia bagi maklumat dalam bentuk gambar rajah. Kalau sebelum ini cikgu bagi maklumat dalam bentuk ayat. Yang ini cikgu bagi maklumat dalam bentuk gambar rajah. Itu saja sebenarnya. Bawa surat baru. Cikgu sikitlah ya. Okey. So, soalan saya, Raja menunjukkan satu segitiga bersudut dekat ABC. So, bila kamu baca soalan jenis ini, cikgu kata dia ialah satu segitiga bersudut dekat ABC. Kamu jangan kata, oh okey, ini segitiga bersudut dekat habis. Kamu cepat-cepat kena alert. Bila ada ayat bersudut dekat, otak kamu sudah kena pusing kepada, oh sini ada perserenjang. So, nanti ada M1, M2 sama dengan negatif 1. Tapi M1 awak garis mana punya? Tengok gambar Raja. Mana satu? Mana tempat 90 darjah kamu? Di tempat B sini kan? So, kecerunan mana dua garis itu adalah hasil darab ialah negatif 1. Garis mana? Garis mana dengan garis mana adalah perserenjang? AB, BC. AB dengan habis. So, bila kamu baca soalan jenis ini, bila dia kata segitiga bersudut dekat dalam tajuk geometrik koordinat, cepat-cepat otak pergi pusing lah. Okey, bersudut dekat maksudnya perserenjang. Perserenjang, mana garis dia perserenjang? Tengok, okey, ini AB, BC. Dan biasanya kamu akan nampak dua garis ini, satu garis kita boleh tahu kecerunan, satu garis tak boleh tahu. Cuba tengok garis AB dan BC. Yang mana satu kamu boleh cari kecerunan dia? AB ke BC? Maksud awak boleh pakai, kita boleh pakai rumus-rumus lain untuk dapat kecerunan dia. AB. Di mana kalau kamu tengok semula AB ni, garis AB ni, kita ada titik 0, negatif 2, kita ada titik 4, 6. So nanti kita boleh pakai formula ini untuk dapat kecerunan dia. Belum baca soalan seterusnya, otak saya boleh pusing ke semua inilah. Okey, baru kita tengok soalan pertama. Cari kecerunan garis lurus BC. Okey, dia nak kecerunan garis lurus BC. Garis ini. Sebentar kita nak buat. Kena cari kecerunan M1 dulu. Lepas tu guna rumus M1, M2 sama dengan negatif 1. Ya, okey. Kita buat inilah untuk soalan A. Kita buat benda ini. Okey, mula-mula kita cari dulu apakah kecerunan AB. Bila dapat kecerunan AB, masuk ke dalam ini, kita bolehlah cari kecerunan BC. Kata. Boleh? Okey, soalan B. Cari pindasan Y bagi garis lurus BC. Bentuk persamaan dia tu. Okey, katakan jawapan ini salah punya Katakan kecerunan ini ialah negatif 3. Salah punya bukan jawapan yang betul. Katakan itu jawapan dia. Okey, macam mana buat B? Ini jawapan salah, jawapan salah. Okey. Macam mana buat B? Cari pindasan Y bagi garis lurus BC. Cari titik tengah. Cari titik tengah. Kenapa nak cari titik tengah? Adakah pindasan Y itu merupakan titik tengah? Cikgu nak pindasan Y bagi garis lurus BC. Garis lurus BC, apa yang kamu sudah tahu? Kecerunan Okay. Untuk garis yang dilalui. BC, kita sudah ada kecerunan dia. Okey. Nilai ini tak betul punya, Apa lagi? Titik. Kita ada satu titik. 6. Macam mana nak cari pindasan Y? Masukkan dalam rumus. Masukkan dalam bentuk apa? Y sama dengan Ya. masih. Kita masukkanlah nilai M, nilai Y dan nilai S. Bolehlah kita dapat pindasan Y.
Okay. Jangan ambil negatif 3, itu jawapan salah. Okey, 9C. Cari pindasan X. So, sekarang untuk garis BC ni kita tahu kecerunan. Okey, kita tahu kecerunan dia, kita tahu satu titik, kita tahu pindasan Y dia. Sekarang saya nak pindasan X. Kita tahu samaan pun tahu. Kita tahu persamaan. Tapi kalau nak buat boleh lah. Okay, kalau nak buat boleh. Okay, so macam mana? Y itu sama dengan kosong. Okay, so satu cara yang kita boleh buat ialah kita ada M, kita ada C, kita boleh tulis balik kan. Kita boleh tulis persamaan kita Y sama dengan apa S tambah apa. Lepas tu untuk cari pindasan S, cikgu gantikan ini dengan kosong. Okay, cikgu ganti dia dengan kosong. Bergerak. Okay. Teacher, dia nak pindasan X. Dia nak pindasan X. Siapa kosong? Pindasan S? Y. Y kosong. Oh, cikgu silap. Thank you. Oh, okay, tak apa. Memang nak padam pun. Enggak, dia nak padam ni. Okay. So, sorry, cikgu yang salah cakap. Thank you. Okay. So, dia nak pindasan S. So, kita gantilah ini dengan kosong. So, kita bolehlah dapat apakah nilai X. Okay. Itu satu cara. Okay. Satu lagi cara, kita ada kecerunan, kita ada pindasan Y. Kalau nak cari pindasan X, kita ada kecerunan, kita ada pindasan Y. Kalau kita nak cari pindasan X, guna rumus negatif pindasan Y per X. Okay. Kita pun boleh gunakan rumus kecerunan sama dengan negatif pindasan Y bagi pindasan S. Tak apa punya, jawapan memang sama. Okey? Dah habis. Okey, boleh ya? Sekarang kita tengok soalan 10. Kejap, bateri dah habis. Okey, kita tengok soalan 10. Dah ke muka surat baru senang sikit. Tak kacau saya. Surat baru Okay, Raja menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di A25. Pusat dia A lah. Saya ingat sikit gambar Raja saya. Okay, diberi garis BC. Oh, dia ada benda lari. Betul. Okay, garis BC ialah tangent kepada bulatan di titik C. Okay, cari persamaan garis tangent BC. Cikgu nak tanya, garis tangent kepada bulatan sudah belajar? Dah. Apa maksudnya garis tangent kepada satu bulatan? Apa yang kamu tahu? Dia 90 darjah. Ya, okay. So di sini, tengok. Dia sebenarnya nak cakap perserenjan dengan kamu. Tapi dia tidak gunakan ayat tersebut. Dia hanya cakap BC ialah garis tangent kepada bulatan. Tapi sebenarnya dia nak cakap dengan kamu ialah apa? BC berserenjan dengan CA. Nah, itu yang cikgu kata soalan yang level dia tinggi sikit, di mana dia tidak keluar istilah yang betul. Dia pakai tangent. Tapi kita sendiri tahu kalau dia ada sifat tangent, dia mesti ada 90 darjah dengan jejari dia. So, kita boleh tahulah garis mana dengan garis mana adalah perserenjan. So nanti kita tahulah kecerunan BC dengan kecerunan CA, kalau darab mesti sama dengan negatif 1. Yang biasa soalan yang cikgu nampak jenis ini, kamu tengok balik. Kecerunan BC dengan kecerunan CA mesti salah satu kita ada cara lain. Maksudnya kita bukan pakai rumus ini, pakai rumus lain boleh dapat dia. Mana? Kecerunan BC dan kecerunan AC. Kita ada rumus lain untuk dapat jawapan dia. Kita boleh dapat kecerunan dia. BC ke AC? AC. Okay. Kecerunan garis AC
kita boleh tapak dulu sebab kita ada dua titik ini. So gunakan macam tadi, Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. So kita akan tapak kecerunan AC. Tapak kecerunan AC pakai rumus ini boleh tapak kecerunan BC jika perlu. Tapi biasanya memang perlu lah. Okay. Sekarang kita tengok soalan. Soalan tanya, apakah persamaan garis tangent BC? Maksudnya yang dia minat ialah garis ini. So, apa yang kamu tahu tentang garis ini? Kecerunan. Okey, kita boleh tahu kecerunan dia melalui inilah boleh? Daripada sini kita pergi sini, daripada sini pergi sini, pergi sini. So, maklumat pertama kita ada kecerunan dia. Apakah maklumat kedua yang kamu tahu? Selagi tak cukup dua maklumat, kita tak boleh buat langkah satu, langkah dua Apa lagi satu maklumat yang awak tahu tentang garis BC? Dia titik C tu. Okey, dia melalui titik. Titik mana dia lalu? C. C. Maksudnya kita tahu dia melalui titik negatif 38. Mesti negatif 38 kamu tak boleh ambil 25. Sebab nampak sangat jelas. Garis hijau ini mana lalu 25 kan? Okay? So inilah dua maklumat yang kita ada. Bila cukup saja dua maklumat, kita boleh mulalah. Langkah pertama, cari kecerunan. Ada tak? Dah ada. Sudah ada, tak payah buat. Langkah kedua, cari pindasan Y. Guna rumus. Gunakan rumus Y sama dengan MS tambah C. Masukkan titik, masukkan kecerunan. Bolehlah tapak C. Langkah ketiga, tulis persamaan. Boleh? So, boleh. Soalan serenjang ini ada jenis sangat direct. Kita memang nampak perkataan serenjang dalam soalan tu. Tapi ada masanya soalan langsung tidak keluar perkataan serenjang. Okey? Tapi sebab itu sifat yang ada. Contohnya ni tangent kepada sesuatu bulatan. Ada sifat 90 darjah. Ataupun soalan 9, okay? Dia ialah segitiga bersudut dekat. So dia ada satu sudut, satu pucuk 90 darjah. Okay? So soalan 9-10 cukup letak di situ sebagai soalan yang level lebih tinggi sikit sebab perkataan berserenjang tidak dinyatakan dengan jelas. Okay. Kalau soalan sebelum tu okey sikit lah. Okay. Cikgu cakap selari. Cikgu cakap berserenjang. Cikgu kata segaris, berserenjang, selari, serenjang, selari. Cikgu keluar perkataan itu nyatakan dengan jelas. Okay. Tapi soalan 9-10 level tinggi sikit perkataan itu tidak dinyatakan. Tapi kamu sendiri kena tahu itu sifat yang dipunyai oleh dia. Okey, boleh? So itu untuk hari ini. So latihan ialah ini soalan 6 sampai 10. Okay, so latihan hari ini soalan 6 sampai 10.